A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji dan syukur itu hanyalah selayaknya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami minta pertolongan daripadanya, wa nastaghfiruh, dan juga kami mohon keampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Begitu juga kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada segala keburukan yang timbul daripada diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina, begitu juga daripada ketidakbaikan amalan-amalan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan padanya hidayah, maka tiadalah kesesatan baginya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah Ta'ala takdirkan sebaliknya, wal'iyadhu billah, kesesatan, maka tiadalah hidayah baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, sidang penonton, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, sama-samalah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di dalam serba-serbi kesempitan dan juga kekangan yang ada ini, Allah Ta'ala masih lagi berikan segi rahmatnya kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi kurniakan penerusan hidup dan hayat kepada kita. Mudah-mudahan dengan rezeki dan juga limpah kasih sayangnya ini yang Allah Ta'ala kurniakan secebis kepada kita, kita gunakan dan manfaatkan pada jalan yang sebetulnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, insya-Allah pagi ni perkongsian santai, dan saya tidaklah berhajat untuk kita mendaurahkan ataupun kita meneliti, menekuni nusus-nusus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam mahupun Al-Quranul Karim secara khusus, ataupun kita bawa satu silibus yang berat, tidak. Tapi kita mengendengahkan konsep perkongsian santai, dan juga apa yang nak disampaikan ini hanyalah semata-mata peringatan buat diri saya sendiri dan juga tuan-tuan sidang penonton, para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara pertama yang kita sebutkan pada majlis kita, dan saya yakin dan percaya tuan-tuan pun mengamalkan perkara yang sama seawal kehidupan seharian tuan-tuan, iaitu nilai kesyukuran ataupun sebutnya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syukur satu perkara yang mungkin kita rasa mudah untuk disebut, ringan untuk kita tuturkan, tak sempat nak basah lidah, nak minum air ke ataupun tak sempat, kan? Mudah untuk kita sebutkan alhamdulillah. Bagi orang-orang yang dah biasa bangun sahaja daripada tidur, anda baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang menghidupkan kami, setelah mana dia juga yang mematikan kami secara sementaranya, wa ilaihin nusyur, dan kami yakin dengan seyakin-yakinnya akan kembali kepada dia juga pada pengakhirannya. Ini adalah syukur secara zahirnya kita tuturkan seharian. Bahkan tuan-tuan, kalau kita nak faham berkenaan dengan syukur secara mendalam, tuan-tuan, kita akan rasa satu perkara yang beban dan berat sebenarnya. Masakan tidak, nak bersyukur itu sendiri Nabi SAW ajarkan kita supaya kita minta syukur. Tak usah kata tuan-tuan, tak usah kata saya sendirilah, kan? Kita kehidupan manusia biasa ni, kalau nak sebut terima kasih, kan, ataupun kita nak bagi satu penghargaan, kita nak bagi satu kredit kepada orang, bukan mudah tuan-tuan, kan? Satu, orang kata apa, kalau orang tu tak betul-betul kita kenal, mesti kita tak akan mudah-mudah bagi terima kasih ataupun penghargaan, pujian dan sebagainya, kan?
Contohlah ada orang tiba-tiba kan, Pak Long mana ke datang kat tuan-tuan bagi duit RM10 kan. Tuan-tuan tengah minum ayak teh pagi-pagi kan, makan roti canai. Tak, tiba-tiba ada Pak Long ni bukan kata dia nak belanja, tapi dia bagi pula duit RM10 pada tuan-tuan. Dalam keadaan tuan-tuan tak kenal dia. Kan, mesti kalau kita tengok dia atas bawah, kiri kanan kan. Sebabnya kita tak kenal dia. Susah apatah lagi kita nak ucapkan terima kasih. Bahkan kita mempersoalkan pula kenapa kan. Itu sifat manusia kan. Nak menghargai cukup jauh dari sudut hati kecil dia kan, berbanding dengan mempersoalkan. Itu cukup dekat dengan hati dia. Kenapa Allah Ta'ala beri macam ni? Kenapa aku tak dapat? Kenapa yang ni? Itu lebih mudah untuk kita perkatakan berbanding dengan syukur dan juga penghargaan kepada sesama makhluk, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia dari segi penghayatan kita kepada syukur. Sebab tu Nabi ajar kepada kita satu doa, Allahumma inni as'aluka lisanan ratban bidzikrik. Ya Allah, ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada kamu, lisanan lidah yang sentiasa ratban bidzikrik basah dengan mengingati kamu, dengan berzikir kepada kamu, wa qalban mun'aman bisyukrik, dan juga aku mohon juga kepada kamu wahai Tuhan supaya engkau kurniakan kepadaku hati yang sentiasa dinikmatkan padanya dengan rasa syukur kepada kamu. Wa qalban mun'aman bisyukrik, yang dinikmatkan, sentiasa diberikan satu anugerah kesyukuran kepada kamu. Wa badanan, dan juga segi fizikal tubuh badan kami, hayyinan, yang sentiasa bersedia, yang sentiasa lembut, layyinan bi ta'atik, untuk beribadat kepada kamu. 3 perkara yang Nabi ajar kepada kita. Pertama sekali, supaya kita minta ingat pada Allah. Ingat pun susah tu kan. Bukannya perkara yang mudah kan. Kalau kita nak ingat kepada kekasih kita, mesti ada satu usaha untuk kita lakukan kan. Kalau adalah antara kita yang pernah bercinta-cinta kan, tulis dulu kan, kisah tahun 90-an 80-an kan? Tulis surat bagai nak rak kan, letak bedak pula, daun pandan, apa lagi segala benda letak dalam, supaya cinta ataupun rindu tu membuak-buak. Dan surat cinta pula kita tak hantar tiap-tiap hari kan. Dia akan jadi meluat lah. Dia tak akan jadi buku cinta, dia akan jadi surat cinta, yang mana yang diutuskan kita kira seminggu sekali ke 2-3 hari sekali kan. Supaya kita nak rindu, nak rasa teringat tu. Susahnya nak teringat kepada makhluk, apatah lagi nak teringat kepada Allah Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala kan. Kena minta. Di samping ada usaha dan juga iltizam daripada diri kita, mesti kena minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat untuk ingat kepada dia. Nah, tu sebagai perumpamaan lah, contoh yang saya bawa supaya dekat lagi kita faham. Dan yang kedua, kita minta, inilah isu kita sekarang ni, wa qalban mun'aman bisyukrik. Nabi SAW ni sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk kan, Sayyidul Bashar, Sayyidul Mu'minin. Nabi ni adalah penghulu bagi orang mukmin. Nah, Nabi sendiri pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dia ni menjadi seorang yang bersyukur. Baginda ni jadi seorang yang bersyukur. Aisyah radhiyallahu anha bila mana tengok Nabi istighfar berapa puluh ratus kali sehari, semayang malam tidak tinggal kan, di mana-mana sahaja, witir Nabi tak pernah tinggal, hadaran kana am safaran, sama ada dia ni dalam keadaan tidak bermusafir, duduk bermukim, ataupun dia dalam keadaan bermusafir, tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah meninggalkan solat malam, dan tidak pernah meninggalkan kata istighfar, syukur dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok Nabi ni tunduk bangun, kau ni maksum ya Rasulullah, perlu lagi kau buat benda ni
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afalam akunu abdan syakura. Tengok tuan-tuan. Kan? Dia tidak sebut benda lain, dia sebut afalam. Salahkah, tidak baikkah aku ni nak menjadi abdan syakura, seorang hamba yang sentiasa bersyukur. Susah, bukan perkara yang mudah. Nabi sendiri ada satu usaha yang padu, mampan untuk bersyukur pada Allah. Sebab tu Nabi ajar kepada kita doa yang khusus, minta supaya Allah tambahkan nilai kesyukuran di dalam diri kita. Antara lainnya tuan-tuan selalu wirid ataupun zikirkan selepas daripada solat. Saya yakin dan percaya kan, perkara ni dah berlalu di atas lidah tuan-tuan, tapi mungkin kita tak terperasan, tak menyedarinya kan. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk mengingati kamu, wa syukrika, dan juga mensyukuri kamu, wa husni ibadatik, dan sentiasa memperelokkan perhambaan kami kepada kamu, ibadah-ibadah kami. Ada dah kita minta, ada dah pernah kita sebut, tapi mungkin kita tak menyedarinya. Betapanya kita ni kan, bila berzikir, berwirid, hanya sekadar nak mencukupkan syarat sahaja. Wal'iyatubillah kan. Itu teguran kepada diri saya sendiri yang dekat lah kan. Dan juga tuan-tuan sidang penonton dan para pendengar yang saya hormati sekalian. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang hebat, siapa yang paling hebat atas dunia yang berkaitan dengan syukur kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa satu lagi tokoh, individu, sosok tubuh yang terlalu hebat di dalam mengucapkan kata syukur dan menjiwai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan si dia ni di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan berkemampuan, ada kelapangan, ambil mushaf, tuan-tuan buka surah An-Naml, juzuk yang ke-19. Tuan-tuan kaji apa cerita yang ada dalam tu kan. Tak lain tak bukan watak utama yang saya nak bawa kepada tuan-tuan pada hari ini, iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni orang yang hebat, orang yang mana Allah Ta'ala beri kepada dia kemampuan, adanya skill, adanya kita kata ketokohan dalam diri dia tu untuk memimpin bukan sekadar manusia, bahkan alam sekaliannya, haiwan-haiwan, tumbuhan-tumbuhan, semua dia boleh menakluk di bawah jajahan takluk Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kan. Tapi dengan sekian banyak Allah Ta'ala beri kepada dia kuasa, Allah Ta'ala beri kepada dia pengaruh, Allah Ta'ala bukakan kepada dia kan skill untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk min wara'i hijab sekalipun, jin, apa yang tidak dinampak, tidak dapat dikecapi oleh al-hawas, panca indera seseorang manusia yang normal, Nabi Allah Sulaiman dapat dibukakan hijab ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi natijah akhirnya apa Nabi Sulaiman respon berkenaan dengan nikmat yang Allah Taala beri kepada dia? Nabi Allah Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran bila mana menceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman ni kan. Nabi Allah Sulaiman sebut apa? Hadza min fadli rabbi. Tengok tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, hadza, semua ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi, min fadli rabbi, daripada kelebihan yang ada pada Tuhan aku. Tak usah duk bicaralah berkenaan dengan pangkat yang kau ada, orang kerja kerajaan, grade berapa, jusa ke, turus ke, apa ke, datuk, pangkat yang kau dapat, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Paduka, apa sekalipun kan.
Tidak usah nak kira lah harta yang sekian banyak yang Allah Ta'ala pinjamkan seketika untuk kamu, kalau kamu tidak sandarkan hadza min fadli rabbi, sebagaimana yang dipedomankan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, maka semua tu tidak ada nilai sikit pun. Tak usah bercakap lah, kan? Yang penting Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pedomankan kita, irsyad kepada kita pembaca Al-Quran, hadza min fadli rabbi, sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, sekalipun dia sandarkan terus kepada Tuhannya Maha Pencipta. Hadza min fadli rabbi, ini semua tidak lain tidak bukan daripada kelebihan yang dimiliki oleh Tuhan aku Sang Pencipta. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Tengok tuan-tuan, liyabluwani hanya semata-mata nak menguji aku, aashkuru, bukan kata nak menguji sama ada aku ni amanah, nak menguji aku ni pandai ke tidak menguruskan harta, nak menguji aku ni pandai ke tidak bermuamalah dengan makhluk dan Allah SWT. Tidak. Liyabluwani, nak uji apa? Aashkuru, sama ada aku ni seorang yang bersyukur ataupun am akfur, seorang yang kufur. Bukan mudah nak bersyukur, tuan-tuan. Kalau kita tengok betul-betul susunan Allah Ta'ala sebut syukur di dalam Al-Quran, mesti Allah Ta'ala susulkan dia, Allah Ta'ala bawakan kalimah kontra kepada syukur itu dengan perkataan kufur, kan? Contoh lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tutuhsuha. Contoh lain, lihat apa ni, liyabluwani aashkuru am akfur, kan? Ataupun kalau kita baca di dalam Al-Quran, antara ayat yang lainnya yang kita boleh tengok dalam Al-Quran, selepas daripada kalimah syukur adanya kalimah kufur. Sebab itulah orang-orang kita, ulama-ulama silam, bila mana dia tulis di dalam kitab-kitab lama, kan, kitab Jawi, dia tak tulis lawan kepada syukur ni orang tu bakhil ke apa, dia tak tulis macam tu, kan? Lawan kepada syukur ni dia tulis kufur nikmat. Kufur. Sebabnya kita kalau tak bersyukur, impak daripada tidak bersyukur itu boleh membawa kepada kekufuran, kan? Satunya kufur nikmat, itu yang paling bawah. Kita tak percaya, kita tidak menghargai segala nikmat yang diberikan oleh Allah, boleh membawa sehingga kepada impak Fir'aun, sehingga membawa impak Namrud. Fir'aun yang mana Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, tak pernah sakit, boleh memerintah sekian ramai manusia. Last sekali dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Jatuh terus tauhid dia. Sebab itulah Allah susulkan, Allah ikatkan perkataan syukur dengan kufur. Begitulah ceritanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, liyabluwani aashkuru am akfur. Dan begitu juga tuan-tuan dalam ayat yang lainnya di dalam surah yang sama, surah An-Naml, bila mana ratu semut ni, kan, surah An-Naml surah semut, bila mana ratu semut mendapati bahawasanya Nabi Sulaiman sedang bergerak melalui mereka punya mahligai, mereka punya sarang semut tu, kan, apa kata ratu semut? Qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu. Ratu semut itu berkata, wahai semut-semut sekalian, udkhulu, masuklah kamu, masakinakum, ke dalam rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dibimbangi sekiranya bila mana Sulaiman dan juga tentera-tenteranya melalui mahligai dan juga sarang kita ni, mereka semua tidak menyedari adanya kita di bawah ni. Kecil ke? Maka bila mana Nabi Sulaiman alaihissalam dengar dialog, percakapan, perintah yang dikeluarkan oleh ratu semut tu, apa kata Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum, kan? Suka, agak terhibur hati dia, kan? Seolah-olah semut tu seakan-akan tidak tahu bahawa Nabi Sulaiman menyedari apa yang diperintahkan olehnya, kan?
Fatabassama dhahikan min qawliha. Tabassam, senyum, dhahikan, kan, bergelak pula, maknanya gembira, kan, tersentuh hati Nabi Sulaiman tu, maknanya dia kata boleh tergelaklah sedikit dengan apa yang disuarakan oleh Ratu Semut. Min qawliha wa qala, lantas Nabi Allah Sulaiman sebut apa? Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, auzi'ni, kurniakanlah, sebar luaskanlah kepada aku, an ashkura, sebar luas apa tuan-tuan? Sebar luas nikmat sebagaimana yang aku boleh dengar percakapan, dialog antara semut-semut tu, kan? Begitu jugalah kelebihan yang ada pada kamu, kamu sebar luaskanlah untuk dikecapi oleh makhluk-makhluk ni sama. Untuk apa? Matlamatnya an ashkura ni'matakallati, supaya kami ni boleh bersyukur, aku ni boleh bersyukur nikmat kamu yang mana an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepada kami, wa ala walidayya, dan juga yang telah engkau berikan kepada kedua ibu bapa kami, wa an a'mala salihan tardah. Tak cukup untuk kami syukur, daripada syukur itu lahirnya ibadat-ibadat kami kepada kamu yang kamu redai. Wa adkhilni fi ibadikas salihin, dan juga kami ni mohon kepada kamu ya Allah untuk kamu masukkan kami ke dalam kelompok, bersama-sama dengan orang-orang pilihan kamu dalam kalangan para salihin. Tak lari jauh, kan? Nikmat mesti diikat dengan syukur, kontra lawan dia adalah kufur. Jadi kena beringat tuan-tuan, nak kisah yang Allah Ta'ala dah highlightkan, dah ceritakan, dah kedepankan kepada kita ni bukan sekadar nak bercerita tentang sejarah sahaja. Tidak cukup dengan kita hanya membaca cerita. Bahkan perlu dan mesti kita menjiwai cerita tersebut, faham, dan kita duduk di dalam situasi cerita tu, timbangkan diri kita, kan, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala lahir dalam keadaan fitrah, aku seorang Islam, rahimnya lahir daripada rahim seorang Muslim sebagai contoh, kan. Syukur. Kalaulah lahir daripada rahim tidak Muslim sekalipun, diberikan sentuhan hidayah daripada Allah, dah jadi Muslim sekarang ni, berusaha pula untuk memuslimkan orang lain, lebih-lebih lagi lah berhak untuk kita bersyukur. Tidak, kalau kita tak nak bercakap panjang lagi tuan-tuan, kan, dengan harta yang kita ada, dengan kesihatan tubuh badan yang kita ada, kecerdikan, kepandaian, kecelikan akal yang kita ada, berbanding dengan orang lain yang Allah Ta'ala tahan seketika nikmat untuk mereka rasa sebagaimana yang kita rasa. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, tak boleh nak lari daripada hidup kita, mesti kena bersyukur. Dan syukur itu satu perkara yang bukan mudah, sebagaimana kita sebut, sebagaimana kita tulis, sebagaimana kita tengok. Tapi syukur tu adalah satu perkara yang beban, yang susah, yang perlu untuk kita iltizam, ada usaha tertentu untuk kita kecapi nilai kesyukuran dan mengamalkan syukur tersebut. Itu yang pertama tuan-tuan. Baik. Yang kedua, dalam kehidupan kita tidak boleh lari daripada beribadat, ibadat yang khusus, dan pati segala ibadat di dalam kehidupan ni adalah solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan yang yang saya hormati sekalian, solat, bila mana kita sebut solat, jangan kita terbayangkan solat hanyalah terhad kepada 5 waktu sahaja, kan. Sebab itulah kita nak kaitkan tadi, bila mana bersyukur lahirnya ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah. Kita sebut solat merangkumi keseluruhan solat, sama ada dia fardu, sunat, sunat muakkad, fardu kifayah, lebih-lebih lagi. Apa sahaja yang berkaitan hukum hakamnya tentang solat, kita jaga sebaiknya. Kerana dengan solat inilah seseorang dapat melepaskan diri dia pada peperiksaan pertama di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
awwalu ma yuhasabu ala abdin as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah solat. Allah Taala tak tanya harta kamu bagaimana. Allah Taala tak tanya dulu anak pinak kamu, isteri kamu bagaimana. Allah Taala tak tanya juga apa pekerjaan kamu, amanah yang kamu dapat. Tapi Allah Taala tanya pertama sekali solat. Solat yang membezakan antara seorang tu mukmin dan juga seorang tu kafir. Solat juga yang membezakan antara seorang tu muslim dan seorang tu fasik. Kalau dia ni percaya solat tu wajib dan difardukan ke atas dia, tapi dia malas nak buat, maka dia adalah seorang muslim yang fasik, yang layak padanya azab Allah SWT. Kalau dia tu lebih-lebih lagi lah tak percaya kan tentang kefarduhan solat, pensyariatan solat, dan dalam pada masa tu pula dia lawan juga pensyariatan solat kan, bukan setakat tak percaya, tapi lawan lagi, maka dia adalah kufur, kafir, keluar daripada millah kan. Sekiranya dia tidak bertaubat, maka layak baginya untuk dijatuhkan hukuman-hukuman yang selayaknya oleh qadi kan. Akhir sekali dia layak untuk dibunuh, hukuman bunuh. Ini solat. Solat, kalaulah seseorang tu betul-betul menjaga, sentiasa melazimi solat, tambahan lagi solat sunat tuan-tuan, kehidupan dia akan terus menerus bahagia dan tidak akan ada dalam hatinya rasa duka cita. Kerana dia percaya bahawasanya bila dia angkat takbir, dia akhirkan dengan salam, apa sahaja yang dia baca, apa sahaja yang dia sebut, itu semua Allah Ta'ala dengar. Dia dah ikat diri dia dengan Tuhan dia sendiri. Solat. Tuan-tuan cakaplah, tuan-tuan nak apa sebenarnya dalam hidup ni? Kan? Ada setengah orang bila mana kita berhadapan dengan mereka, dia kata saya nak kaya Ustaz. Lama dah hidup dalam keadaan tidak cukup, fakir, hidup pun lebih kurang. Lalu kita sembang dengan rakan-rakan sejawat dengan kita, kamu nak apa sebenarnya? Yalah kerja lama dah, dia kata, tapi tak naik pangkat lagi. Nak naik pangkat. Kata Tuan Haji nak apa? Saya ni Ustaz semua dah ada dah, dia kata kan. Kereta besar, isteri ada, cuma kahwin dah 30 tahun, 40 tahun, anak tak ada lagi. Nak anak kan. Apa sahaja yang kita nak, sama ada keuntungan dia di balik dunia ataupun di akhirat, solatlah tempat untuk kita mengadu. Tuan-tuan baca di antara dua sujud kan, Rabbighfirli, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, keuntungan di akhirat. Kalau tuan-tuan nak bawa kereta contoh tak, bila lagi tuan-tuan nak minta supaya Allah Ta'ala ampun ni kan, tidak pun tuan-tuan akan minta ditikas sejadah lah, ataupun kan, masa-masa tuan-tuan teringat sahaja lah. Kalau kata kita nak minta ampun daripada Allah SWT dalam keadaan kita ini hidup dalam keadaan normal, saya rasa susah lah. Bagi diri seorang pengamal agama pun cukup susah kan, tak kata kepada orang awam kan. Jadi tempat dan peluang untuk kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita adalah solat. Dan kita tak perlu usaha lebih pun, Allah Ta'ala dah letakkan disiplin melalui apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nah, duduk di antara dua sujud, mesti kita baca zikir ataupun wirid. Kita buka pertama sekali, Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Nah, tuan-tuan nak kata Allah Ta'ala tak dengar lagi? Dia sendiri yang ajar. Dia sendiri yang letakkan cara tu. Tuan-tuan tinggal sebut lagi kan, tekan play je dalam diri tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak faham ataupun tidak, tuan-tuan nak menjiwai ataupun tidak, itu terpulang kepada diri kita sendiri. Sejauh mana penghayatan kita berkenaan dengan solat. Nah, Rabbighfirli. Yang kedua kita sebut warhamni. Tak cukup dengan kasih sayang kita minta Allah Ta'ala kurniakan, tak cukup kita minta ampun dosa, kita minta juga Allah Ta'ala kurniakan
kasih sayang. Kan? Kita nak kasih kepada manusia, bukan main susah lah nak cari jodoh, nak kasih kepada dia. Nak kasih kepada anak kita, bukan main susah lah nak didik dia supaya dia jadi soleh dulu, supaya dia jadi anak yang penyejuk mata, barulah kita boleh betul-betul dan benar kasih kepada dia. Nak kasih kepada harta kita, bukan main susah lah kena keluarkan dulu apa yang wajib, apa yang zakat, barulah kita boleh kasihkan kepada harta yang kita ada. Kan? Dari segi sedekahnya kena selesaikan. Nak kasih kepada Allah juga kena minta. Warhamni. Kemudian kita minta lagi tu keuntungan akhirat belaka tu. Wajburni. Masuk dah tuan-tuan. Dia berbahagi dua dah. Wajburni ya Allah ya Tuhanku, bukan sekadar aku minta keuntungan di sana saja. Bukan nak serah sepenuhnya diri aku kepadamu ni. Aku pun nak juga keuntungan dia. Wajburni, kurniakan kekuatan kepadaku. Bukan jadi orang yang lemah, bukan jadi orang yang ikut arus sahaja, kan? Arus, bukan produk arus, tapi arus kan? Kalau arus bawa ke kiri, maka kita ikut ke kiri. Arus bawa ke depan, maka kita ikut ke depan, kan? Tak ada satu perancangan yang bagus, yang tersusun rapi di dalam kehidupan kita. Yang itu Nabi SAW tak minat, tak suka, dan Allah Ta'ala tak tengok orang macam ni. Perlunya ada perancangan dan ada usaha iltizam di dalam kehidupan seseorang. Sebab itulah kita minta Allah Ta'ala wajburni, kuatkan aku. Bukannya aku ni hidup dalam keadaan dan ikut sahaja, serah pada Allah SWT seterusnya, sepenuhnya. Tak ada usaha yang lahir daripada diri sendiri. Wajburni, sama ada kekuatan tu aku boleh manfaatkan di dunia, wajburni, dan juga kekuatan itu aku boleh serahkan kepada kamu wahai Tuhan untuk dinilaikan kekuatan tersebut semua di atas timbangan, memberatkan timbangan kebaikan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkatkan darjat aku. Kan? Yang mana nak minta tak naik pangkat tadi, warfa'ni, naikkanlah pangkat aku. Minta pada Allah. Kita minta dalam semayang. Sedar ataupun tidak sedar, tuan-tuan. Nak pangkat, minta dalam semayang. Untuk apa pangkat tu? Bukan untuk berbangga. Bukan untuk letak di depan nama sahaja. Bukan untuk letak semata-mata nak meraih kebaikan ataupun ataupun kita kata kesempatan-kesempatan yang ada. Tidak. Warfa'ni, angkat darjat aku supaya aku boleh bersyukur, supaya aku boleh manfaatkan pangkat ini demi kemaslahatan umum, supaya aku boleh manfaatkan pangkat ini untuk Allah Ta'ala catatkan di dalam amal kebaikan aku. Pangkat ini juga supaya Allah Ta'ala listkan, Allah Ta'ala senaraikan aku ni dalam kalangan para syuhada, salihin, anbiya dan mursalin sebagainya di akhirat kelak, kan? Warzuqni, mana kata tak cukup harta tadi, anak tak ada lagi, kan? Hidup dalam keadaan miskin 20 tahun, 30 tahun dah. Tak kaya-kaya juga, kan? Nak naik gaji sikit, nak dapat kerja baru sikit, dah PKP, kena buang kerja balik, kan? Jadi minta penuh yakin kepada Allah SWT. Warzuqni, minta Allah Ta'ala rezeki, kan? Dalam rezeki itu pula, bukan kita minta Allah Ta'ala tambah sahaja, tuan-tuan, kan? Minta Allah Ta'ala reda rezeki itu. Allah Ta'ala berkatkan pada rezeki itu, supaya rezeki itu sentiasa ada penyambungannya, sentiasa ada rahmatnya, sentiasa ada redanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Wahdini, dan Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala hidayah. Wa'fu anni, kan? Dan minta Allah SWT tutup pula dengan Allah SWT minta ampun kepada dia. Jadi sebagai pengakhirannya, tuan-tuan, dua mukaddimah yang saya bawakan tadi, iaitu yang pertama syukur, yang kedua perlulah kita melazimi salat supaya sentiasa kehidupan kita diikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita tak mahu apa pun sekalipun daripada Allah SWT kecuali Allah Ta'ala redha perjalanan kita di dunia, seterusnya kita berhadapan dengan dia di akhirat kelak. Saya akhirkan kalam saya pada pagi ini, pada pagi yang mulia ini, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sekali lagi bertemu kita tuan-tuan dan puan-puan di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan nilai kesyukuran, nilai salat yang telah kita praktikkan, telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari, di pagi hari, di mana-mana masa sekalipun, kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan dia, limpah gandakan dia dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita sendiri, seterusnya kepada para pendengar yang memanfaatkan ilmu yang kita sebar luaskan pada waktu dan ketika ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, pada malam yang mulia ini insya-Allah kita akan berbicara berkenaan dengan dua perkara yang menjadi teras kepada cerminan seorang mukmin yang al-kamil, yang betul-betul sempurna keimanannya. Bagaimana nak menyatakan dia ni seorang mukmin, nak mencerminkan dia ni orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, di samping dua perkara yang telah kita sebutkan dalam majlis pagi ini, pagi tadi kan. Yang pertama saya sebut tadi adalah bersyukur. Yang kedua, supaya kita tidak tergolong dalam orang yang kufur. Yang kedua tadi, ikat diri kita dengan salat, ibu segala ibadah di dalam agama kita Islam yang kita anuti ni. Jadi dua perkara ni mesti dan wajib kepada kita untuk kita tunaikan sebagai melengkapi apa yang telah kita persembahkan dari segi ibadat-ibadat yang wajib yang lainnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ya tuan-tuan, mesti kita kena lazimkan diri kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu disebut oleh ulama sebagai zikrullah. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah itu akan mendatangkan ketenangan pada hati-hati? Nescayanya betul kan. Bahkan kita boleh kata, kalau kita dakwa bahawasanya ingat pada Allah hati menjadi huru-hara, maka kita tidak betul-betul beriman kepada Allah dan kita tidak menjiwai syariat ini kan. Angkat sahaja takbir Allahu Akbar, dah serabut dah, kunci kereta kat mana, anak makan tak lagi, yuran sekolah anak dah bayar ke, maka kita tak betul-betul beriman lagi kan. Tak boleh nak menzahirkan keimanan kita pada Allah Ta'ala sebab kuncinya tak ingat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrullah. Tuan-tuan, sebut zikrullah, dia bukanlah terhad kepada zikir wirid tertentu. Contoh kita subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, hauqala la haula wala quwata illa billah, ataupun pelbagai lagi zikir-zikir yang warid yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang muktabar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terhad setakat tu sahaja. Cuma itu adalah wasilah, membantu jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan untuk menyampaikan kita kepada matlamat zikir tu kan. Dengan kita sebut subhanallah, di samping dapat pahala yang banyak kan, yang memberatkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang memberatkan mizan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan pada masa yang sama juga, dengan asbab kita sebut, dengan asbab kita menghayati zikir tersebut, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Zikir kepada Allah Ta'ala ni kita sentiasa, sepatutnya kita lakukan sentiasa berwaspada kepada apa sahaja gerak-geri tingkah laku kita pada setiap hari. Nak buat perkara ni, contoh nak beli sesuatu, maka kita akan fikir apa impak dia, manfaat yang kita dapat, mudarat yang perlu kita jauhi, perkara yang perlu kita patuhi dalam syariat Allah, perkara yang perlu kita hindari, apa yang Allah Ta'ala larang. Contoh tu dalam bab jual beli. Ataupun kita nak bergaul sesama kita manusia, bagaimana cara menggauli isteri, bagaimana cara untuk kita bermuamalah dengan adik-beradik. Kita terfikir ataupun berwaspada dengan setiap apa yang kita lakukan, supaya Allah Ta'ala rasa tenang tengok kita tu, bahawasanya dia ni ingat kepada aku, kan? Dia ni buat perkara ni tidak sewenang-wenang, tidak sembarangan, kan? Nak buat mesti dia ingat perkara ni betul ke tidak, tepat ke tidak, Allah Ta'ala marah ke tidak, dapat pahala ke tidak. Itu adalah zikrullah yang sebenar, kan? Ada pun sebutan-sebutan, kan, wirid-wirid, itu adalah wasilah, aurat, apa ni kita panggil apa, pembantu untuk sampai kepada matlamat ingat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawakan satu cerita, tuan-tuan, nak menyatakan kesan zikir kepada manusia. Bila seorang manusia dia sentiasa ingat pada Allah, sentiasa berzikir pada Allah, maka setiap perbuatan dia tu mesti orang lain, makhluk-makhluk sekeliling dia tu kaitkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni impaknya zikir kepada kita, kan? Contoh, ada setelah mana masa saya belajar dululah, kan, di negara Arab, lepas daripada kita tunaikan haji, fardu haji, dia ada satu majlis ilmu. Saya ingat lagi ada satu majlis ilmu, dan ada seorang Tok Syekh lah duduk atas kursi, kita duduk bawah lah semua, kan, di Masjid Al-Haram. Apa yang diceritakan oleh Tok Syekh ni, tajuknya berkenaan dengan amalan-amal ataupun impak, kesan daripada haji yang mabrur. Dan salah satu kesannya adalah zikrullah. Bila mana haji tu mabrur, makbul, diterima oleh Allah, kita ni kharajat kayaumin waladathu ummuh, seperti mana kita keluar daripada haji tu sebagaimana kita baru lahir daripada perut ibu kita, tak ada dosa, putih, mulus, tulus, sebagai seorang insan yang tidak ada dosa. Antara impak haji mabrur adalah zikrullah. Kita sentiasa mengingati Allah atau berwaspada dengan apa sahaja amalan kita untuk kita persembahkan pada Allah. Zikrullah, dia kata, Syekh ni kata pada masa tu. Dan dia bawa satu contoh untuk membuktikan keberkesanan zikir tu, kan? Tadi impak kesan daripada haji mabrur, Allah Ta'ala kurniakan zikrullah, ingat kita pada Allah. Dan untuk membuktikan, mencerminkan seorang tu zikrullah, dia bawa contoh ni. Ada seorang pemuda, orang Arab lah, dia ada beberapa orang anak kecil lagi, kan? Kita kata anak dia tadika lah, sekolah rendah. Anak yang masih mentah, masih orang kata apa, aktif lagi bermain-main dan sebagainya, kan? Tidak mencapai umur yang matang. Satu hari pemuda ni melakukan perjalanan permusafiran yang panjang daripada satu tempat ke satu tempat. Dia tak bagi tahulah tempat mana tu, tapi satu permusafiran dengan menaiki kereta. Pemuda ni pula adalah seorang yang sentiasa melazimi zikir, wirid pada Allah Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pendek kata, tak adalah nak cakap tentang orang, nak mengumpat. Mungkin cakap benda-benda yang penting, lepas tu last sekali, bila dah diam apa semua, dia zikir pada Allah. Satu hari bila mana dia bermusafir, tuan-tuan, di pertengahan jalan tu, biasalah anak-anak kecil kan, sama dengan dia, bising lah kat belakang. Anak kecil nak tahan macam mana sangat, nak kontrol macam mana sangat, kan? Tu duk main, duk panjat, duk
bertempik dah sebagainya dalam kereta kan. Jadi dia ni dengan orang kata apa, tanpa disangka-sangka oleh isteri dia dah, dia menengking anak dia. Dia kata, uskutu ya walad, contoh gitulah kan. Diam kamu anak-anakku kan, diam, dia kata. Terkejut isteri dia. Dalam keadaan dia ni seorang yang lembut, seorang yang selalu berzikir pada Allah. Dia kata diam, dan dia pujuk balik. Bukan marah saja, dia pujuk balik lah. Jom sama-sama kita zikir pada Allah. Daripada kamu duk main macam ni, duk panjat sana, duk bertempik sana, duduk cakap benda-benda yang tak bermanfaat ni, sama-sama kita berzikir dengan ayah. Dia kata macam tu kan. Lalu berzikirlah mereka, nasyid ke apa ke, berzikirlah. Yang penting wirid tu ada kan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar kan. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat sekejap tuan-tuan, datang sebuah lagi kenderaan merempuh kenderaan dia dengan laju. Takdir Allah Subhanahu wa taala, kesemua keluarga tu mati di tempat kejadian. Ni yang diceritakan oleh Tok Syekh dia. Kan? Impak zikir, nak katanya seorang itu yang melazimi zikrullah dengan asbab dia ni menyebut wirid-wirid yang warid, menyebut zikir-zikir yang ada sabit daripada Nabi SAW. Nak mati pun Allah Ta'ala gerakkan hati dia kan. Dia bukan tahu pun dia nak mati, nak accident ke apa kan. Gerakkan hati. Boleh dia kata, diam anak-anak aku, jangan lara sangat, jangan duk main, jangan duk bertempik sana sini, kita zikir pada Allah Ta'ala. Duk berzikir tak sat, orang langgar kan. Jadi pengakhiran yang baik pada mata pandangan kita, dan kita harapkan di sisi Allah, itulah yang terbaiknya yang kita nak dan kita dambakan kan. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kehidupan kita seharian, minta jauhlah dan janganlah kita amalkan perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, perkataan-perkataan yang lucah, perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang mendowngrade orang lain kan, perkataan-perkataan menghina. Benda-benda ni semua dikhawatiri ketika mana kita dalam keadaan antara dua, sedar ataupun tidak sedar. Contohlah kan, ataupun kita ambil satu contoh, al-ihtidar, nazak. Nak katanya kita ni bukan seorang yang melazimi zikir pada Allah Ta'ala, duduk melazimi mencarut, mengumpat apa semua. Benda tu juga tuan-tuan, secara psikologinya akan keluar daripada mulut kita ketika mana kita tidak sedar. Wal'iyadzubillah. Apatah lagi nak katanya saat-saat kematian kita ni, wallahu alam, kita pun tak tahu. Apa yang kita dapat lihat daripada tanda-tanda orang nak mati ni macam itulah kan. Dia mula meracau, berkata-kata perkara yang dia tidak sedar. Dibimbangi sekiranya kita tidak melazimi zikrullah, maka kita akan melazimi zikir-zikir yang hina tadi kan. Janganlah duk kata kat orang tuan-tuan kan, anak haram lah, apalah. Perkara ni semua bukan sekadar larangan ni, bukannya sekadar kepada ustaz sahaja kan yang membarisi meja-meja kuliah ni, tidak. Itu lebih-lebih lagi lah. Kita sendiri orang awam ni, orang yang mendengar, orang Islam, bahkan bukan Islam sekalipun kan, buktikan kepada saya mana ada di dalam dunia ni agama yang membenarkan kita mencaci maki orang lain, tidak menjaga air muka orang lain. Tak ada tuan-tuan. Berani potong jari lah kan. Kalau nak cakap bahasa dunia itulah kan, kita berani potong jari lah. Tak ada agama, kepercayaan, anutan yang membenarkan kita ni menghina, mengucapkan kata nista, kata-kata yang tidak sedap untuk didengar kepada makhluk lain. Apatah lagi kita ucapkan kata ni kepada Sang Pencipta kita. Wal'iyadzubillah. Ini zikrullah tuan-tuan kan. Kesan kepada zikir pada Allah tadi, maka segala perbuatan kita secara fitrahnya akan dikaitkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Matinya dia tu dalam keadaan zikir kan. Berapa banyak situasi
Dan juga peristiwa-peristiwa yang kita boleh nampak lah, orang-orang yang soleh mati dia tu dalam keadaan yang baik, kan. Aksiden pun radio masih terbuka, kan. Tasjilat ataupun recording Al-Quran masih lagi berjalan. Banyak berlaku, tuan-tuan. Ini adalah karamah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang soleh, yang sentiasa melazimi zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu cerita lah yang dibawa oleh Tok Syekh saya tu pada selepas kita menunaikan haji, kan. Perkara tu cukup membekas di dalam diri kita semua, terutamanya saya dan kawan-kawan pada masa itulah yang mendengar secara terus. Kita tak kenal pun siapa lelaki pemuda tu, kan. Bila mana Tok Syekh kita cerita macam tu, jadi tersentak tak dengan kita ni dalam haji tu. Ada dalam haji tu pun kan, Allahul Musta'an, ada lagi perkara yang tidak perlu diperkatakan, tapi kita ni kan dah terbiasa, keluar juga, kan, terkata juga pada masa tu, kan. Jadi kena jagalah, apatah lagi di luar daripada musim-musim haji. Kita ni orang Melayu Islam, kan, orang Islam sendiri di tanah Malaysia ni tak boleh lari dah, tuan-tuan. Kita suka sangat bercakap, kan. Cakap sana, cakap sini, kan. Kalau buat tu lambat lagi, cakap dulu nombor satu, kan. Tahu cerita, kita dululah jagohnya nak tahu cerita, kan. Sebab apa? Kita sendiri nak buat ulasan kan, bukan tanya kepada pakar dia, tak. Dengar cerita yang hangat sikit, tak sedap dengar sikit daripada jiran tetangga kita, daripada anak beranak kita sendiri, adik-beradik kita sendiri. Kita sendiri nak buat ulasan, kita lah nak jadi jagohnya, nak jadi presiden, jadi amat berhormat Perdana Menterinya, kan. Nak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam keadaan kita kepakaran apa pun tak ada, kan. Kepakaran bercakap sahaja yang ada. Jadi last sekali kita akan jatuh dalam perlembahan ataupun jatuh dalam maksiat, mengumpat dan sebagainya, kan. Sebab itulah orang suka bercakap ni, banyak dah kisah-kisah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya Bani Israel, bagaimana suka bercakap, suka sangat bercakap, kan. Tanya yang tu, tanya yang ni, buatnya tidak, kan. Apatah lagi cakap tidak serupa dengan bikil. Baik, itu yang pertama, tuan-tuan, lazimi zikrullah, dan nak melengkapkan diri kita ni sebagai mukmin kamil, seorang mukmin yang sempurna di dalam keimanan. Yang kedua, tuan-tuan, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Perkara yang kedua yang saya nak sebut ni, ini adalah salah satu perkara, pentingnya perkara ni untuk disebutkan pada setiap manusia, kerana ia ada kaitannya dengan keimanan kita kepada qada dan juga qadar. Baik, setelah mana kita selesaikan syukur kita pada Allah untuk mengelakkan kufur, kita selesaikan solat, ibu segala ibadah dalam agama kita, dan kita ikat diri kita dengan zikrullah supaya kita ni mencapai titik pengakhiran dengan baik. Dan satu perkara lagi, benda ni dia tidak boleh dizahirkan melalui ibadah badaniyah ataupun ibadah fizikal, tak boleh nampak, tuan-tuan, benda ni. Dan ianya hanya boleh dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, kan. Kita sekadar nampak nak dakwa tu boleh lah, kan, tapi yang sebenar, yang hakikinya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Iaitu apa, tuan-tuan, yang saya sebut dalam hadis tadi, segi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita serahkan semua urusan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Jarang orang yang betul-betul, manusia yang betul-betul boleh menyerahkan diri dia sepenuhnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebut mudah, tapi nak buat tu kita dengan Allah Ta'ala sahaja yang tahu, kan. Ustaz pun baik, kan, para pengamal agama pun baik, orang awam pun baik, cikgu-cikgu pun baik, semua sama sahaja, kan. Kita berpesan kepada orang, tawakal adik, kan, baca dah, belajar dah, apa yang dapat tu itu daripada Allah lah. Sebut tu bagus, pijat semut pun tak mati. Ustaz ni sama, kan, saya pun sama.
Tapi kita nak menerima hakikat yang sebenar yang Allah Ta'ala beri kepada kita, cukuplah susah. Redanya kita pada Allah SWT, segala ketentuan, itu adalah tawakal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tawakal ni bukan sekadar kita serah. Tawakal juga bagaimana kita nak ukur sejauh mana kita reda apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada diri kita. Allah Ta'ala ada perancangan, dia ada qadar dia. Dia ada perancangan dia. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik perancang. Kan? Seawal umur kita 120 hari di dalam rahim ibu kita. 120 hari berapa bulan tuan-tuan? 3 kali 4 kan? 4 bulan. 30 kali 4 bulan, 120 hari. 120 hari benih kita bercantum. Kan? Antara benih ibu dengan ayah kita bercantum, jadilah seketul daging, jadilah tulang, jadilah apa-apa. 120 hari, maka Allah Ta'ala kirimkan yursalu ilaihil malak. Kirimkan malaikat untuk apa? Bikatbi rizqihi, tulis rezekinya. Wa ajalihi, ajal dia. Wa amalihi, perbuatan dia, amalan dia, tingkah laku dia, kan? Dan pengakhiran dia, syaqiyun aw sa'id. Pengakhiran dia tu, ajal dia tu sama ada dalam keadaan baik dan juga buruk. 120 hari itu Allah Ta'ala dah merancang, Allah Ta'ala dah tulis dah perjalanan kehidupan kita di atas lembarannya, di atas suhuf yang ditulis oleh Al-Qalam. Allah Ta'ala sebaik-baik perancang. Dan Allah Ta'ala juga sebaik-baik mengizinkan ataupun Allah Ta'ala sebaik-baik menahan segala perancangan yang dibuat olehnya. Itu dinamakan Al-Qadha, kan? Perancangan Allah begitu banyak ke atas diri kita, dan Allah Ta'ala berhak secara mutlak untuk pilih, untuk izinkan perancangan tersebut, sama ada ianya ditunaikan ataupun ditangguhkan, ataupun ianya memang tidak dilaksanakan langsung. Boleh, pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tawakal kita kena serah keseluruhannya, sama ada Allah merancang dan Allah sebaik perancang, kita juga merancang, kita juga ada iradah, dan apa yang diterima natijah qada daripada Allah SWT tu, kita tawakal, kita serahkan sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Saya bagi contoh pada tuan-tuan lah. Anak kita nak SPM contoh, anak kita nak menduduki peperiksaan yang besar, UPSR, PT3, SPM, STPM, ataupun apa-apa sahaja ujian lah, kan? Nak mengukur dia, nak membuka peluang dia, kan, untuk bekerjaya ataupun tidak, contohlah, kan. Segala usaha dah ada. Contoh kita ambil SPM, tuition dah hantar, kelas pengukuhan tu dah ada, buku nota tu dah beli, buku rujukan tu tinggi-tinggi alam, buku rujukan tu banyak, kan. Belajar dah, pulun dah, semua dah. Jadi tinggallah sekali apa kata si ibu ni ataupun si bapa ni kepada anak, tawakal sahajalah kepada Allah, kan. Tu perkataan terakhir sebelum masuk dewan peperiksaan. Keluar daripada dewan peperiksaan, keluar natijah ataupun result peperiksaan tu, bila dapat perkara yang kita tidak jangka, kan, yang tidak jangka ni maknanya yang berkurang daripada apa yang kita target lah. Pada masa tu terujinya tawakal kita pada Allah Ta'ala. Adakah kita betul-betul redha dengan apa yang telah diqadhakan, ditentukan oleh Allah Ta'ala, ataupun kita masih lagi mempersoalkan, kenapa tidak, kenapa ini, kenapa aku dapat ini, kenapa aku tak dapat ini, kan? Maka pada masa tu tawakal kita teruji. Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, tuan-tuan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, nescaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada burung, taghdu khimasan, yang mana burung itu keluar di waktu pagi hari dalam keadaan yang lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang di petang hari dalam keadaan yang kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Tirmidzi hadis ni hasan sahih.
Nabi ajar dah kepada kita bertawakal bukan sekadar kita serah, mesti ada usaha, mesti ada iltizam, mesti ada tekad. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kita dah berazam, dah betul-betul iltizam, dah letakkan satu target yang khusus, dah ada dah kita punya ikhtiar, maka tawakal 'ala Allah, barulah kita serah pada Allah. Dan ini juga konsep dalam kehidupan kita. Tak boleh tuan-tuan kita tawakal tanpa ada sebarang badlul asbab, kan, sebarang usaha, ikhtiar untuk kita capai kepada tawakal kita. Tak boleh, kan, mesti kena ada badlul asbab. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi, idza azamta. Allah Ta'ala tak sebut dulu idza tawakkalta, kan. Dia sebut azam dulu, kena ada usaha tu, kena ada, kan. Perlunya ada badlul asbab, kan, barulah kita serah pada Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita nak cari jodoh ke apa, nak istikharah ke apa, kan, mesti kena ada usaha dulu. Cari dulu calon, bagaimana kita nak tetapkan kriteria yang kita nak, kan. Barulah kita serah pada Allah Ta'ala. Inilah yang aku nak dan inilah aku serah, sama ada jadi ataupun tak jadi, aku serah padamu Allah Ta'ala, kan. Baru betul konsep istikharah tu. Dan kita sekarang ni tidak serah sepenuhnya, ya, Allahumma inni astakhiruka. Berdoa tu bagai nak rak lah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku beristikharah kepada kamu, kan. Beristikharah tapi usaha tu tak ada. Siapa kamu nak tu, siapa, kan. Tak ada orang, tak tahu siapa, kan. Jadi kena ada usaha dulu. Pilihan tu di tangan kita, kan. Cuma yang Allah Ta'ala nak beri tak beri, itu adalah hak Allah SWT. Allah Ta'ala tak beri tidaklah bermakna Allah Ta'ala tak sayang pada kita. Mungkin ada lagi perkara yang lebih baik pada ilmu Allah SWT yang Allah Ta'ala belum izinkan kepada kita, kan. Allah Ta'ala beri tak semestinya benda tu yang baik, tapi kita harapkan benda tu jadi baik, kan. Terdedah kepada keredaan dan juga unsur tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi ajar dalam hadis yang saya bacakan tadi, kan, Nabi bawa satu perumpamaan bila mana seekor burung, kan, boleh bertawakal pada Allah, tapi tawakal dia tu diiringi dengan usahanya sendiri. Waktu pagi dia keluar, kan, waktu pagi dia pergi cari rezeki, tengok sebelah barat, terbang pula ke sebelah timur, naik ke utara, turun ke selatan. Nah, semuanya usaha tu adalah untuk satu matlamat, mencari makan. Bila mana dia keluar dalam keadaan yang lapar, baliknya mesti dalam keadaan yang kenyang. Begitu juga kepada kita. Bila mana dah ada usaha, bila kita bertawakal, redha pada Allah SWT, apa sahaja natijah yang kita dapat, mesti kita akan kenyang. Tak semestinya kenyang tu dengan harta, tak semestinya kenyang tu dengan kegembiraan, tak semestinya juga kenyang itu dengan apa yang kena dengan nafsu kita, tidak. Allah Ta'ala berhak menentukan segala-galanya, kan. Apa yang kita nak mungkin Allah Ta'ala tangguhkan di akhirat kelak. Apa yang kita nak mungkin Allah Ta'ala tukarkan dengan perkara yang lebih baik. Dan juga apa yang kita nak mungkin juga Allah Ta'ala bagi secara cash pada masa kita berkehendak itu. Itu adalah fitrah sunnah kauniyah, penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Kalau ada betul-betul kita bertawakal, kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, maka terzahirlah konsep tawakal kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Konsep tawakal yang sebenar-benarnya terbagi kepada dua, tuan-tuan, bagaimana kata ulama. Yang pertamanya, kita perlu tafwidul amri ila Allah, serahkan sepenuhnya urusan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mesti ada badlul asbab, kan. Badlul asbab, kita ada usaha dan juga iltizam tadi daripada diri kita, kan. Bila kita serah, usaha dah ada, dan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa-apa sahaja yang kita dapat, kita tidak mudah untuk menyalahkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk yang terakhirnya, tuan-tuan, dalam kita dah letakkan tadi bersyukur, solat, zikir pada Allah, last kali kita tutup dengan ibadah ruhani kita, iaitu bertawakal pada Allah Ta'ala. Dia ada juga tawakal-tawakal yang tidak memenuhi syarat,
kan, tak tepat pada kriteria yang Allah Ta'ala nak. Yang pertama tuan-tuan, kata ulama, tawakal ni ada juga boleh terdedah kepada syirik besar kepada Allah Ta'ala, kan. Sebagai contoh, dia sandarkan tawakal dia kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Ta'ala, kan. Yang ini kita minta jauh lah. Dia syirik akbar, boleh melenturkan akidah kita, bahkan boleh mengeluarkan kita daripada agama yang sebetulnya. Baik, yang kedua, tawakal juga, tapi kita ni terjerumus dalam syirik kecil. Contohnya, kita sandarkan hati kita ni pada asbab. Kita makan, kita demam, kita sakit, sebab, dan kita nak cari sebab untuk menyembuhkan penyakit tadi, maka kita makan ubat dan kita percaya ubat tu boleh menyembuh. Maka itu tawakal, tapi tawakal dengan dalam keadaan kita syirik kecil pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kita menyekutukan juga walaupun sejuzuk kecil. Nak tak nak, semua al-amru, urusan hanyalah diserah kepada Allah Taala. Al-asbab itu hanyalah wasilah, jalan untuk kita menuju kepada matlamat tawakal tersebut, kan. Yang ketiga, tawakal yang kurang sempurna, iaitu tawakal hanya pada urusan dunia sahaja, kan. Kalau kita tawakal perkara-perkara dunia aja, rizak, periksa, nak kahwin, kan, nak bekerja, itu sahaja kita bertawakal. Sedangkan kita tak nampak konsep tawakal tu, kita bertawakal pada Allah juga, kita serahkan segala urusan kita di hari selepas daripada kematian. Tawakal pada Allah dengan sekian banyak, sekian lebatnya amalan yang aku lakukan ni, maka aku bertawakal supaya Allah Ta'ala beri juga kepada aku, kan, nikmat syurga di akhirat kelak. Kalau tak ada benda tu, maka tawakal ni tidak sempurna, kata ulama. Dan yang terakhir, tawakal yang dikeji oleh Allah dan Rasulnya, iaitu kita menyerahkan sepenuhnya takdir kepada Allah Ta'ala. Kita bergerak mengikut arus. Yang ini tak boleh, ini qadariyah, kan, salah dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan kata lain, kita bertawakal dan kita meninggalkan asbab. Kita tidak berusaha, tidak beriltizam, tidak ada satu, orang kata apa, kerja pun daripada kita, hanya serah sebulat-bulat pada Allah SWT. Konsep ini bukannya tawakal, tapi konsep ini kita lebih kepada nak menyalahkan ataupun nak berburuk sangka kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Natijahnya, bila kita tak dapat apa yang kita impikan, apa yang kita nak, maka kita akan mula menyalahkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup dulu sekadar tu tuan-tuan, 4 perkara yang kita simpulkan pagi tadi, 2 perkara, dan malam ni kita dah dapat 2 perkara lagi, kan. Keempat-empat wasiat, keempat-empat nasihat ni boleh melengkapkan kita hidup dalam beragama. Itu pertama, kita bersyukur pada Allah untuk mengelakkan diri daripada kufur. Yang kedua, kita jaga solat ibu kepada segala ibadah dalam agama kita. Yang ketiga, kita lazimkan diri kita dengan zikrullah supaya pengakhiran hidup kita dalam keadaan yang baik. Yang keempat, kita jaga hakikat tawakal dalam diri kita supaya ibadah ruhani yang tak nampak dengan panca indera ni, Allah Ta'ala kira dia sebagai ibadah yang terbaik yang kita persembahkan kepadanya. Apa yang baik itu pada Allah SWT, dan apa yang kurang itu pada diri saya sendiri, saya serahkan semua kepada Allah SWT. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.